الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Surat Ali Imran ayat 31, yang maksudnya, katakanlah, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan mengasihani kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Segala puji, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah jualah kita pada hari ini dapat melaksanakan satu kewajipan yang Allah wajibkan kepada kita sebagai umat Islam, iaitu solat, di mana kebanyakan daripada kita lalai dalam melaksanakan kewajipan tersebut yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita termasuk orang-orang yang dapat hadir pada hari ini, pada maghrib yang berbahagia ini, untuk melaksanakan solat maghrib secara berjemaah. Kemudian selawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa umat manusia dari tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, iaitu kita kenal siapa yang buat kita. Kalau kita kenal dengan siapa yang membuat kita, maka kita akan merasa tidak ada apa kita. Sebab kenapa? Kita sedar bahawa kita ada orang yang buat. Kita sedar bahawa kita ada tempat yang suatu saat akan ditanyakan, apa yang kamu buat? Kalau kita tidak merasa bahawa kita ada yang orang buat, yang ada yang membuat, maka kita akan timbul rasa takabur, akan timbul rasa bangga diri, akan timbul rasa riak, dan penyakit-penyakit inilah yang akan memakan amalan-amalan kita, yang akan memakan semua amal-amal baik kita. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau Al-Hasna, yang saya hormati Tuan Imam, yang saya hormati Bilal, yang saya hormati tuan-tuan, yang saya hormati tuan-tuan guru yang ada di sini, yang saya hormati tuan dan puan sekalian yang hadir pada majlis ilmu kita pada maghrib yang berbahagia ini. Baik, kita sekarang berada dalam bulan Rabiul Awal. Kalau kata saja Rabiul Awal, automatik kita kena teringat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini saya dan berharap kepada tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita pada hari ini membacakan sedikit selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mungkin dengan selawat kita yang sedikit ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika nanti di hari akhirat, Rasulullah akan mencari kita, akan memberi syafaat kepada kita. Sebab pokok kita tak ada amalan lain yang boleh menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka, kecuali mungkin amalan yang sedikit. Baik, pada tuan-tuan yang boleh ikut, sila ikut.
Kalau tak ikut dengar pun tak apa. Baik. Kita mulai insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullahi alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكثر وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, semoga Allah menerima selawat kita dan semoga selawat yang kita bacakan walaupun hanya sedikit ini, semoga dianya menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak. Kalau mengingat syafaat tuan-tuan, saya teringat sedikit hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Ja'far, yang diriwayatkan hadis dari Ja'far diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Hadis ini panjang ataupun sangat panjang sekali di mana ketika kita berada di padang mahsyar nanti tuan-tuan, kita dah tak tahan tuan-tuan, dengan matahari yang sangat dekat dengan kepala, dengan itu belum lagi diazab, baru keadaan. Kalau kita bayangkan macam inilah tuan-tuan, mudah. Tuan-tuan pergi satu tempat, suruh queue tak banyak, 50 orang, boring tak tuan-tuan? Oi, bukan lagi boring. Kalau boleh melompat ke depan, kan? Itu baru 50 orang. Kalau kita disuruh queue seluruh Malaysia, lebih kurang 30 juta. Berapa lama kita dapat nombor lah, nak queue. Itu baru Malaysia, campur Indonesia 300 juta, 330 juta nak queue. Bila kita sampai, baru Indonesia dengan Malaysia, tambah Cina,
2 juta lebih. Sejuta, 2 juta lah dia orang. Sakit kepala kita tuan-tuan. Okey. Pada masa itu apa yang kita fikir? Dalam hadis ini diceritakan kita akan mencari siapa yang boleh tolong kita. Kalau di dunia kita ada isteri yang selalu kita kata I love you. I love you darling. Sana pun kita cari, mana isteri aku ni? Tak jumpa tuan-tuan. Dia kata aku pun nak fikir diri aku. Aku tak terkenal dah dengan kau, wahai abang yang tercinta. Di dunia tak apalah, saya hidup semati. Engkau mati, aku hidup. Saya hidup semati, maknanya sehidup, satu yang hidup, satu yang mati. Mana ada kata-kata saya hidup semati? Satu hidup, satu mati tuan-tuan. Tak ada mati dua-dua dalam gubuk. Maknanya kata-kata indah. Sebulan 2 bulan biasalah. Kita cari di dunia dia ni, cari anak pun macam tu. Anak pun dia kata ya Allah, saya pun abah tak boleh abah. Dulu abah pun kat dunia duk punya kerja macam-macam, tak ingat pun saya nak hantar mengaji. Sekarang abah nak cari saya. Saya pun lingkup abah. Lah tanpa kita cari-cari berhimpun duk tanya, kamu nak cari siapa ni, nak cari apa? Lah kita carilah. Pertama yang kita cari tuan-tuan siapa? Dalam hadis ni dijelaskan yang pertama kita cari adalah Nabi Adam. Tok moyang kita yang kita cari dulu. Tok moyang kita tuan-tuan, kita cari tok moyang dulu. Jumpa dengan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, ni kami dah berhimpun dah ni. Macam mana bila ni nak buka pintu nak hisap ni? Belum dihisap lagi, nak buka pintu hisap ni. Nabi Adam pun kata tak boleh buat apa. Ana nafsi li'anni qad asaitu fil jannah. Tak boleh buat apa sebab saya sudah buat satu dosa di dalam syurga. Tuan-tuan, buat satu dosa tak boleh buat apa di alam barzah nanti, di alam akhirat nanti. Satu dosa. Kita tuan-tuan, dosa kalau kita kira hari ini aja cukup banyak tuan-tuan. Lalu kepala ke sana, mata ke sini, otak ke sana, caci ke mana, cakap ke mana. Habis. Satu dosa Nabi Adam tak boleh buat apa tuan-tuan. Apa dosa Nabi Adam tersebut? Dosa Nabi Adam tu tuan-tuan, Allah larang dekat saja. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekat ini pokok ni, jangan kamu dekat. Satu larangan saja tuan-tuan. Kita berapa larangan yang kita langgar tuan-tuan? Wallahu alam. Banyak larangan yang Allah larang kita langgar, buat tak tahu macam. Pejam mata, tak apa, nanti tua taubat. Tua taubat. Ingat boleh tua ke? Sat lagi kita balik, sat lagi out di situ. Jangan harap tuan-tuan, jangan ingat kita balik dari sini, tak apalah Ustaz Kadi dah kata kita kena taubat. Tak apalah, saya taubat nanti umur 50 tahun lah. Kira-kira dah pincin, tak ada kerja dah, tak pergi kerja, saya pun taubat lah. Ingat boleh sampai ke? Boleh tuan-tuan, boleh jamin sini, boleh sampai. Saya tunjuk tangan, saya sampai Ustaz insya-Allah umur 60 tahun. Syirik tuan-tuan. Kenapa? Kita sudah melangkahi kudrat Allah. Sebab tu jangan kita berniat taubat umur 50-60 tahun. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dia mencecah umur 40 tahun, maka dia tidak berubah dari dalam keadaan tersebut, kemungkinan Allah akan ambil dia dalam keadaan tersebut. Kalau duk umur 40 tahun duk kita tak pergi sembahyang lagi, kemungkinan kita akan tak sembahyang lah. Jadi kalau dah dekat-dekat 40 dah kita mula dah dekat-dekat kepada satu kiamat bagi insan individu. Kita ni semua punya kiamat. Tak boleh lari. Jangan duk baca buku bila nak kiamat, tahun 2012 nak kiamat, tak jadi. Kita pun ada yang sebahagian kaum yang lari ke atas bukit, ada macam-macam. Takut punya kat kiamat. Yang kita kiamat nak datang kepada diri kita, tak takut. Mati tuan-tuan, itu kiamat kita. Awak kita nak tunggu kiamat? Mati ni kiamat kita. Lepas mati tuan-tuan boleh bangkit lagi? Tak boleh. Oh saya mati dulu, sat lagi kalau kiamat nak bangkit nak tengok kiamat macam mana keadaan. Tak boleh tuan-tuan. Out dah. Okey, ni Nabi Adam disuruh jangan dekat. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekat kepada pokok tersebut.
Tapi godaan syaitan tuan-tuan kena. Nabi Adam pun kena turun. Ini kesalahan yang pertama. Kita pun pening. Allah mak, Nabi Adam tak boleh buat apa. Nak cari siapa lagi? Kata Nabi Adam, coba kamu jumpa Nabi Nuh. Kok-koklah dia boleh. Sebab kenapa? Dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Nuh ni adalah umur yang terpanjang, dekat 950 tahun. Dalam Al-Quran disebutkan alf illa khamsin, maknanya 100 kurang 50. Maknanya 950 tahun lah lebih kurang. Kita pun cari, jumpa pula Nabi Nuh. Jumpa Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, nafsi, sendiri-sendiri, tak boleh buat apa. Kita pun tanya, kenapa? Kenapa Nabi, kenapa tak boleh buat tolong kami ni? Dia kata, saya dulu Allah bagi satu mukjizat kepada saya, iaitu boleh doa termakbul. Saya pun dah ambil dah doa tu, dah berdoa dulu masa di dunia. Apa doa Nabi Nuh tuan-tuan? Doa Nabi Nuh, dia tak tahan sangat dengan kaum dia. Dah geram sangat dengan kaum dia. Dia berdoa, lebih kurang doa dia, ya Allah, musnahkanlah orang-orang kafir dan jangan kamu tinggal sedikit pun. Punya doa tuan-tuan. Karena kenapa? Kalau kamu tinggal orang ini sedikit pun, maka dia akan terus menyesatkan umatku. Kata Nabi, lebih kurang macam tu doa Nabi Nuh. Punya geram tuan-tuan. Allah pun terima doa Nabi Nuh. Nabi Nuh pun disuruh buat kapal. Nabi Nuh pun buat pula atas bukit. Sebab perintah Allah suruh buat atas bukit. Orang kampung situ kata, ini Nabi Nuh betul-betul gila ni. Orang buat kapal laut tepi laut, senanglah sikit nak tolak, kan? Ini buat atas bukit Mertajam. Ini gila apa? Atas Gunung Jerai. Apa ni Nabi? Contohlah, ini Nabi Nuh tak betul ini. Dah gelong ni. Padahal dia tidak tahu apa yang Allah rencanakan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kamu punya perancangan, Allah punya perancangan. Sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh pun tak boleh, sebab dia dah ambil dah keistimewaan tadi. Kita pun tak tahu, ya Allah, macam mana ni? Lari lagi kepada, kata Nabi Nuh, tak apa kalau macam tu kamu jumpa Nabi Ibrahim. Jumpa Nabi Ibrahim. Kita pun lari-lari jumpa Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, ni macam mana ni kami ni? Mengadu nasib. Nabi Ibrahim pun kata, tak boleh. Saya tak boleh buat apa. Nafsi. Sebab saya telah melakukan 3 pendustaan di dalam dunia. Tuan-tuan, 3 pendustaan tuan-tuan, tak boleh tolong. Seorang Nabi tak boleh tolong apa-apa. Kita sehari dengan isteri 1 hari 5 kali, standard tu. Abang kat mana ni? Kat surah Al-Husna. Sedang apa? Sedang dengan ceramah Ustaz Rahmat. Padahal kat kedai kopi. Kedai kopi sedang makan dengan kawan. Kita punya cantik. Anak minta abah beli mainan. Tak apa, insya-Allah abah beli esok. Esok kalau dia lupa, kita pun pakat lupa tuan-tuan. Ini yang biasalah. Kita pekerja. Ni bos tanya, ni ada kat mana? On the way. Padahal mandi pun belum. On the way dah tu. On the way mandi lah. Bukan on the way tepi jalan. Bukan on the way lah mandi. Awak macam mana tuan-tuan? Ini Nabiullah Ibrahim. 3 penipuan. Apa yang pertama? Yang pertama, yang Nabi Ibrahim buat dusta. Sebenarnya ni bukan dusta, sebenarnya bukan menipu, tapi dia merasa ini adalah penipuan. Apa yang pertama? Pada zaman dahulu ketika Raja Namrud membuat satu upacara, kalau kita kata sekarang penyambutan Natal, penyambutan tahun baru, nak letup belon lah apa, budaya-budaya masa itu, dia tak mau. Sebab kenapa? Syirik. Nabi Ibrahim tak mau. Kata raja, semua kena pergi. Siapa yang tak pergi kena ada alasan yang tepat. Kalau tak, heret bawa. Kira macam itulah lebih kurang. Semua rakyat pergi, Nabi Ibrahim tak pergi. Apa Nabi Ibrahim kata? Inni saqimun, sesungguhnya saya dalam keadaan sakit. Ulama mentafsirkan, apa sakit ini tuan-tuan? Ulama mentafsirkan, dia kata ni sakit memang betul-betul sakit, pura-pura sakit lah, sebenarnya tak sakit.
Tapi ada sebahagian ulama mentafsirkan memang sakit hati tuan-tuan. Sakit hati. Kenapa sakit hati? Ini duk sembah patung. Itu ya, sakit hati. Kita sakit hati cara lain. Ini Nabi Ibrahim sakit hati karena umat pada masa itu, keadaan kaum pada masa itu menyembah berhala. Dia pun tak pergi. Okey, ini pendustaan yang pertama, padahal dia tak sakit. Tak sakit secara badan lah. Ini pendustaan. Kalau kita ingat, ustaz ni mana ada dusta, ustaz ni nak mengelak dari buat syirik kan? Tapi Nabi Ibrahim menganggap ini adalah satu pendustaan. Mana satu penipuan. Baik, yang pertama. Ketika pada malam itu Nabi Ibrahim pun geram. Dia ambil satu tukui yang besar. Dia pergi masuk dalam tempat penyembahan berhala. Dia katuk semua puk. Lepas dia katuk, dia letak di patung yang paling besar. Jadi orang ni rakyat tadi kan sedang enjoy, sedang buat dosa lah pada masa itulah. Buat dosa okey, kita dah selesai. Okey, nak buat dosa ni, nak taubat nasuha pula. Macam itulah kira-kira. Nak balik nak taubat lah. Nak taubat nasuha pula. Dia nak balik tengok dalam dia punya penyembahan semua dah lingkup. Mak ni macam mana kita nak taubat nasuha ni, tinggal seorang aja. Takkan kita nak sembah satu tu aja. Tadi kita boleh lah sana satu sini satu. Ini semua dah lingkup, tinggal satu. Raja pun tanya, ni macam mana ni? Macam mana boleh jadi ni? Semua rakyat ada di dalam pesta kita. Siapa yang buat? Ada tuan. Ada seorang yang tidak pergi, yang mengatakan diri dia sakit. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Okey, kalau macam tu panggil, bawa ke sini. Askar pun ambil panggil. Raja tanya, siapa buat ni? Tu yang buat patung tu lah. Tu patung yang besar tu. Inilah penipuan Nabi Ibrahim yang kedua. Penipuan Nabi Ibrahim yang kedua, Nabi Ibrahim mengatakan bahawa yang buat itu adalah patung yang paling besar. Raja pun gerang. Takkan patung besar ni nak buat? Hang tahu pun. Hang duk sembah buat apa? Raja kena pula aku ni. Kira-kira macam tu lah. Raja pun jadi bengang. Aku pun kena dia kena aku pula. Ini penipuan Nabi Ibrahim yang kedua. Sepatutnya Nabi Ibrahim kena kata, saya buat. Hang mau apa? Macam tu lah kan. Tapi ini kata, nak ajar kepada raja bahawa patung ini la yasma', la ya'kul, la yatakallam. Tidak boleh la yanfa', tidak boleh memberikan manfaat apa-apa. Ini sebenarnya Nabi Ibrahim nak ajarkan kepada raja tersebut. Raja ni pun geram, doa ambil Nabi Ibrahim, bakar dalam satu tempat, sehingga Allah memberitakan kuni ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, sehingga turun ayat ni, wahai api. Kalau dalam tafsir lain menjelaskan bahawa sebelum jatuh tu malaikat Jibril datang tanya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ni nak apa kamu ni nak jatuh? Kira-kira nak sejuk ke, nak apa ke, nak kursi yang hebat ke? Nabi Jibril memberi tawaran. Dia kata tak perlu, aku bertawakal kepada Allah. Apa yang Allah beri itulah yang terbaik. Ini offer bukan main-main tuan-tuan, dari penghulu malaikat. Kalau kita offer dari JKK pun dah lingkup dah tuan-tuan. Apa-apa ni dapat kereta motor satu lah. Okeylah tak apa. Okey lah, jadilah. Motor pun motor lah. Daripada tak dapat apa, kita berbicara lah. Sini insyaAllah tak ada kot. Tu saya cerita sebelah-belah Afrika Utara kot. Baik. Kemudian tuan-tuan, setelah Nabi Ibrahim dimasukkan, kemudian tak meninggal dengan api, kemudian Nabi Ibrahim pun terpaksa keluar daripada tempat tersebut. Penipuan yang kedua ataupun pendustaan Nabi Ibrahim yang ketiga adalah dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim menyatakan kepada isteri dia Siti Sarah, wahai Siti Sarah, kita ni akan lalu, kalau kita katalah kita akan lalu dari sini ke Al-Ustar, nanti di kawasan Bertam ada seorang raja yang teruk sangat. Dia penyakit dia tak boleh tengok isteri orang. Tak tahu penyakit itu ada di sini ke tak ada. Dia tak boleh tengok isteri orang. Tengok isteri orang saja dia lingkup. Raja ni punya perangai. Gadis dia tak heran. Gadis tak heran apa perawan dia tak berapa ni. Dia selera dia dengan isteri orang. Ni jenis tak tahulah raja ni. Jadi kata Nabi Ibrahim, nanti kita akan lalu kerajaan tersebut. Jadi bagaimana kakanda saya nak buat macam mana? Mengaku, kamu jangan mengaku isteri saya.
kamu mengakulah sebagai adik saya. Inilah penipuan Nabi Ibrahim yang ketiga, tuan-tuan. Memang lalu-lalu kat situ, dia punya askar pun dah jaga. Ni siapa ni? Kata Nabi Ibrahim, adik. Katanya, ni abang. Ai, mana mungkin. Dia pun dah basah-basah. Dia kata, Malandi, ana ukhtu Ibrahim. Mana ada ukhtu Ibrahim ni macam ni? Tak percaya. Raja ni pun dia punya firasat kuat. Dia pun sang lengan sangat. Dia nak ni lah, nak buat kerja yang tak baik. Kemudian Siti Sarah pun berdoa, ya Allah, aku beriman kepadamu, aku beriman kepada nabimu, aku menjaga faradku demi suamiku. Lebih kurang doa dia macam tu. Maka selamatkan aku daripada orang kafir tersebut. Allah pun cekik, bukan Allah yang cekik lah, tercekik lah orang ni, tak boleh buat apa. Tak ada nafas. Sekejap, seminit, dia bangkit lagi, tuan-tuan. Tak mengalah lagi, dia buat lagi. Siti Sarah pun berdoa lagi dengan doa yang sama. Jadi pula macam tu, raja tersebut kena cekik lagi. Tak jadi, 2 kali. Sampai ketiga kali, tuan-tuan, dia kata ini bukan ni tak boleh main ni. Ini punya big boss syaitan ni. Dia kata ke Siti Sarah lah, anti syaitanah kabirah. Macam itulah. Kamu ini memang syaitan besar ni, tak boleh lawan. Kalah saya punya syaitan. Lah dia bagilah hadiah. Karena kalah dia dalam pasal ni, dia ingat ini orang hebat, dia bagilah hadiah kepada Siti Sarah, iaitu Siti Hajar. Baik. Ini, tuan-tuan, Nabi Ibrahim tak boleh buat apa. Kemudian kita pun macam mana ni? Cari lagi. Kata Nabi Ibrahim, tolong pergi, mungkin Nabi Musa mungkin boleh memberikan syafaat kamu. Kita pun pergi cari Nabi Musa. Kata Nabi Musa, nafsi saya tak boleh buat apa juga. Kenapa? Sebab saya dulu masa hidup saya pernah terbunuh seseorang. Bukan membunuh, tuan-tuan, terbunuh. Ini terbunuh satu orang. Kalau kita baca paper tiap hari, tuan-tuan, baca Cosmo ke, Utusan ke, apa ke, Metro ke, kalau tak ada mati, tidak ada bunuh diri, tidak ada dibunuh dan membunuh, tak boleh keluar paper tu, tuan-tuan. Macam itulah kita kira keadaan jenayah pembunuhan. Macam-macam. Dibunuh lagi kecil, dibunuh cucu membunuh tok, macam-macam. Isteri membunuh suami membunuh isteri, kemudian membunuh diri. Apa punya perangai ni? Tak tahulah, pencarah pula tu. Dahlah pencarah, bunuh isteri. Yang dia syarah orang apa pula? Dia jadi macam tu, tuan-tuan. Ini Nabi Musa, satu pembunuhan, dia tak boleh memberikan syafaat. Apa kejadiannya? Pada masa itu memang sebagaimana kita ketahui dalam riwayat bahawa Nabi Musa dia hidup di kalangan Firaun. Maksudnya hidup di dalam istana Firaun. Kemudian pada suatu hari dia keluar. Pada masa dia keluar, dia berjumpa dengan 2 orang yang sedang bergaduh. Satu dari kaum Qibti ataupun orang pengikut Firaun. Orang kaum Firaun ni disebut dengan Qibti. Satu lagi Bani Israel, maknanya keturunan daripada Nabi Musa. Bergaduh-gaduh, orang Bani Israel ni pun minta tolong. Sebab kenapa? Qibti ni berkuasa lah. Biasalah orang berkuasa ni, tuan-tuan, budak-budak kecil pun boleh tampar orang lain. Sebab dia berkuasa. Sebab ayah ada, mak ayah ada. Sebab tu kita budak-budak, anak-anak sekarang tak pandai. Sebab kenapa? Anak kena rotan sekali datang ke sekolah, tumbuk cikgu. Bila kita anak nak pandai? Dah kita tak boleh jaga, cikgu nak rotan sekali pun tak boleh. Kita datang duk pagi penombok cikgu, sampai cikgu pun tak mau sekolah dah. Bukan murid yang tak mau sekolah, cikgu tak mau sekolah. Dah apa? Murid-murid saya ganas. Punya takut, nak marah tak berani. Lah cikgu ajar saja, kamu pandai bakti buat kamu, tak pandai kamu punya cerita lah. Kenapa? Dah jenis kita macam tu. Anak kena sedikit pam bagi. Saya dulu masa tuan-tuan mengaji, saya di depan ayah mak saya kena tampar jatuh dari tempat kursi ni, tuan-tuan. Hari first mengaji. Tak buat macam mana. Tapi mak ayah saya tak kata apa-apa, dia senyap. Saya apa-apa mengaji, tuan-tuan. Biasalah kita masa tu budak-budak mengaji. Lepas tu jumpa dalam bilik ustaz lah. Dalam bilik ustaz adalah TV kan. Kita pun tengok lah, ada program yang okey lah. Kalau macam sekarang ada Mega Lawak 2013, kita pun tengok lah kan. Ustaz saya suruh mengaji, suruh baca dulu. Dia nak cuba saya kepandaian saya sampai ke mana. Saya pun nak tengok macam tu.
Saya suruh apa tadi? Suruh ngaji ustaz. Pam, dari kursi ni ke bawah. Depan mak ayah. Mak ayah saya tak kata apa. Relax aja, dia balik tu. Balik pun saya pun tak kata apa, diam. Maknanya mak saya, ayah saya redha sebab pendidikan. Sebab kalau dia tak bagi, saya bagi. Macam itulah. Kita sekarang ustaz tak boleh bagi, kita pun tak bagi. Padahal anak bagi kat kita. Nak buat macam mana? Baik. Pada masa itu terjadi pergaduhan, Nabi Musa pun punya belah-belah, jangan bergaduh, tertolaklah orang Qibtiyah tadi jatuh tuan-tuan, jatuh mati. Nak buat macam mana? Tak sengaja. Jatuh mati. Pada keadaan ini Nabi Musa pun kata, saya tak boleh buat apa-apa. Saya kalau ditanya oleh Allah ni kenapa kamu bunuh dia dan sebagainya, saya pun tak tahu nak jawab apa. Last Nabi Musa kata tak apa, pergi kepada Nabi Isa. Kita pun lari cari Nabi Isa. Pada masa sampai kepada Nabi Isa, kata Nabi Isa, saya pun tak boleh buat apa-apa. Nafsi. Dia kata, kenapa? Sebab dalam dunia orang sembah saya jadi Tuhan. Ini satu perkara yang saya pun tak tahu nak jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Saya tak suruh dia sembah saya, tapi dia sembah saya ni. Macam mana ni orang ni sembah manusia? Nak buat macam mana? Manusia punya bengang sembah manusia. Allahu Akbar. Last kata Nabi Musa, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun cari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terlepaslah perkara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah pergi pada para malaikat dan meminta syafaat kepada kita. Oleh sebab itu tuan-tuan, karena kita ini berada dalam bulan Rajab, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan selawat kita yang tadi mungkin sedikit, tapi boleh membawa syafaat kepada kita di hari akhirat. Karena ada beberapa syafaat yang kita boleh dapat di akhirat. Pertama, syafaat daripada Rasulullah. Yang kedua, syafaat daripada Al-Quran. Al-Quran ni boleh buat syafaat tuan. Sebab Al-Quran nanti akan meminta kepada Allah, Allah, ya Allah, hamba ini membaca aku selalu, mata dia membaca aku, mulut dia membaca membaca Al-Quran, maka berilah syafaat kepada dia. Quran boleh minta. Ini kita Quran pun tak boleh baca. Duk pegang aja, simpan kat rumah. Bulan puasa tengok orang tu imam dah juzuk satu juzuk, kita pun tanda satu juzuk sebab ikut sembahyang tarawih. Alhamdulillah lah. Kalau tak sembahyang tarawih terlepas lah satu juzuk. Kalau yang satu juzuk lah. Setahun sekali kita pegang Quran. Nak buat macam mana? Yang kedua, puasa. Puasa pun boleh. Yang ketiga, puasa boleh juga memberikan syafaat kepada kita. Baik. Ini sedikit mukadimah. Mukadimah pun dah dekat nak habis dah, Ustaz. Nak buat macam mana? Bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal, kita nak ingat hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.